Terima kasih cerita pagi Langkawi. Seterusnya kita juga nak bercakap tentang corporate social responsibility ataupun bagaimana ia memberikan impak kepada komuniti dan jalinan perkhidmatan masyarakat melalui kerja-kerja komuniti. Bersama dengan kita pada pagi ini adalah Puan Santi Priyasami yang juga merupakan Ketua Yayasan Rhythm Kumpulan QI. Apa khabar Puan? Khabar baik, terima kasih bersama kami pada pagi ini. Baik Puan, kita mulakan dengan bercerita berkenaan tentang Ketua ataupun Yayasan Rhythm ini yang bernaung di bawah kumpulan QI. Jadi mungkin boleh diberikan perincian sedikit. Okey. Jadi seperti yang Ismail kata tadi, Yayasan Rhythm adalah social impact arm iaitu cawangan tanggungjawab sosial di bawah kumpulan QI. Jadi yayasan ini telah pun diwujudkan selama lebih daripada 1 dekad dan kami semua inisiatif di bawah Yayasan Rhythm ini berteraskan 3 elemen iaitu pendidikan, pemerkasaan dan juga persekitaran dan semua aktiviti dan inisiatif yang dijalankan oleh yayasan ini sebenarnya mengakur kepada Sustainable Development Goals matlamat pembangunan lestari yang telah diwujudkan oleh UN Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi di antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan ataupun projek-projek yang dilancarkan dan dijalankan oleh Rhythm termasuklah pertama sekali sekolah pendidikan khas kami sendiri di Petaling Jaya bernama Taruna. Banyak juga program-program untuk memperkasakan remaja lelaki dan wanita di negara ini melalui program-program seperti program Maharani Sekolah, Jago Rhythm Foundation iaitu Jago RF, program Impak dan program program-program seperti itu yang dirancang dan dijalankan untuk memperkasakan kaum remaja di negara ini. Sudah berapa lama program-program seperti ini dilaksanakan dan juga dikelolakan? So program-program ini sebenarnya apabila dirancang, biasanya dirancang untuk 3 tahun. Jadi bila program ini tamat, kami juga akan cuba mereflect kembali membuat review dan juga melanjutkan program itu ataupun menjalankan program-program baru ke arah mencapai matlamat yang sama. Selain daripada itu, selain daripada projek-projek yang dijalankan ini, kami juga ada satu skim yang dinamakan Staff Social Responsibility, iaitu tanggungjawab sosial pekerja. So setiap employee, setiap pekerja di bawah QI ini dimatlamatkan untuk menjalankan sekurang-kurangnya 16 jam membuat kerja-kerja komuniti. Jadi ini merupakan satu pendedahan dan juga satu peluang yang semua pekerja dan juga ketua-ketua di bawah organisasi ini mendapati bahawa ini adalah satu inisiatif yang sungguh berjaya dan telah membawa banyak impak terhadap komuniti yang kurang bernasib baik. Sehingga setakat ini bagaimana sambutannya? Bukan sahaja daripada mereka yang menerima manfaat, tetapi mereka yang turut menyertai program-program di bawah anjuran Yayasan Rhythm ini. Jadi biasanya kami jarang juga kami membuat program ini secara bersendirian. Biasanya semua program ini dijalankan bersama dengan pemegang taruh yang lain. Ada stakeholders seperti institut-institut pengajian tinggi dan juga NGO-NGO lain. Sebagai contoh satu research yang kita telah jalankan untuk memperkembangkan lagi sekolah pendidikan khas kami. Kami telah bekerja sama dengan Universiti Malaya untuk membuat research yang terperinci untuk dapat tahu apakah ciri-ciri dan apakah kurikulum dan bagaimanakah kurikulum ini dapat dilaksanakan di sekolah secara terperinci. Jadi Universiti Malaya telah bekerjasama dengan kami untuk menjalankan research ini. Kami juga menjalankan program-program community adoption. Kita community angkat untuk community orang asli. Jadi kita telah memulakan di Sabah, di Pahang dan akan dalam bulan mungkin April atau Mei kita akan mulakan yang baru di Perak. Every year memang ada? Every year memang ada dan kita akan jalankan selama 3 tahun. Lepas tu kita review. So untuk inisiatif ini Universiti Kebangsaan Malaysia banyak membantu kita. Kita bekerjasama dengan mereka and on that note kita juga akan bekerjasama dengan Universiti Kebangsaan dan beberapa universiti lain untuk menjalankan satu konvensyen besar untuk
address the issues and challenges, ya, cabaran-cabaran dan isu-isu yang dialami oleh komuniti orang asli di Malaysia. So this is schedule untuk bulan Jun tahun ini. Kita telah pun mendapat sambutan yang begitu hebat daripada institut-institut pengajian tinggi di Malaysia. Bukan saja bersama dengan institut pengajian tinggi, tetapi apakah ia juga melibatkan NGO-NGO yang lain? Ya, sebab kita kan dianggap sebagai funders kan. Okey. Ya, so we are the funders. Jadi kita tak boleh turun padang untuk menjalankan aktiviti-aktiviti itu. So biasanya kita akan mengenal pasti NGO-NGO yang mempunyai track record yang boleh dipercayai, dan kita bekerjasama dengan mereka untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti ini. Okey, itu dia. Kalau di perkongsian website atau laman sesawang, banyak dikongsikan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Kalau tadi kita lihat kepada aktiviti kemampanan dan juga program komuniti angkat, apakah antara lain aktiviti yang difikirkan akan dirancang pada masa hadapan di bawah Yayasan Rhythm supaya ada pembaharuan dari segi variasi aktiviti tersebut? Okey, dari segi variasi aktiviti seperti yang saya telah sebutkan tadi kan, kita ada 3 teras yang utama, iaitu pendidikan untuk semua, and then pemerkasaan and persekitaran. Jadi dalam 2 tahun ini kita telah memberikan banyak penumpuan terhadap pendidikan untuk semua, dan juga pemerkasaan sebab dia memang connected to one another kan. Jadi untuk tahun yang akan datang ini kita akan memukuskan lebih sedikit kepada persekitaran. So untuk itu termasuk alam sekitar. Alam sekitar, alam sekitar, dan juga untuk menimbulkan kesedaran di kalangan kami dan di kalangan kami sendiri first of all, and then juga community di sekitaran kami, dan juga di mana-mana the business is based, juga di negara-negara lain di mana QI is station kan. So kesedaran untuk alam sekitar, tetapi ini tidak bermakna kita akan tidak memberikan fokus kepada pendidikan dan sebagainya. Untuk pendidikan juga fokus kami yang utama untuk tahun ini adalah cuba memantapkan lagi ciri-ciri yang boleh diberikan lebih banyak fokus, terutamanya untuk pendidikan khas. So kita sedang benchmark beberapa institusi yang ternama di negara-negara lain seperti Thailand, di India, di Singapura dan sebagainya, untuk melihat what are the elements, apakah pembaharuan yang kita boleh mengadaptasi di Malaysia. Apakah kerjasama bersama Yayasan Rhythm ini terbuka kepada mungkin mana-mana pihak yang berminat untuk menjalankan kerjasama? Terbuka kepada semua, mana-mana pihak yang berkongsi aspirasi. IPT. So as I said tadi kan, kita bekerjasama dengan Universiti Malaya, dan mereka pun sebab kalau universiti pun sebelum mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan sesuatu organisasi, mereka juga akan membuat kerja rumah mereka kan, homework research. Jadi saya rasa mereka memang puas hati untuk bekerjasama dengan Yayasan Rhythm, memandangkan semua pencapaian kita dalam 1 dekad yang lepas. Ya, bila bercakap 1 decade ago, 1 dekad yang lalu, banyak kejayaan-kejayaan, pencapaiannya. Jadi sudah pasti selepas ini Yayasan Rhythm akan lebih meticulous, lebih berhati-hati dalam melihat program-program yang akan memberikan impak kepada society ataupun masyarakat. Jadi bagaimana Yayasan Rhythm membuat penilaian kepada sebarang bentuk cadangan, proposal dan juga aktiviti yang mungkin akan ada kerjasama? Okey. So bila kita merancang sesuatu projek ataupun bila kita menerima proposal daripada stakeholders yang lain, organisasi yang lain yang menuntut funds daripada kita untuk menjalankan aktiviti itu, satu daripada ciri yang kita banyak memberi kepentingan adalah sistem monitoring and evaluation yang akan diguna pakai oleh mereka. So whether our partners ataupun kita sendiri, kita memang mempunyai sistem monitoring dan evaluation yang mantap, yang dapat memberikan kita data dan informasi dari masa ke semasa supaya at any point in time kita tahu bahawa sejauh mana progres aktiviti-aktiviti ini, dan apakah remedy-remedy yang kita perlu ambil, bagaimana kita boleh mengubahsuaikan aktiviti-aktiviti itu, dan
sebagainya. So that is kita memberi kepentingan yang besar kepada aspek monitoring and evaluation. Perkongsian video kita saksikan ketika ini juga melibatkan aktiviti melibatkan kanak-kanak juga. Okey, jadi mungkin boleh dikongsikan ada juga aktiviti melibatkan kanak-kanak. So untuk kanak-kanak, satu daripada aktiviti besar yang kita telah buat adalah ada prasekolah community yang tidak sepenuhnya support oleh Kementerian Pendidikan. So semasa pandemik 2 tahun yang lalu semua prasekolah ini banyak tercicir dan sekolah tidak dapat dilaksanakan seperti biasa sebab guru-guru tidak menerima gaji dan tidak ada sumber yang mencukupi dan sebagainya. So kita telah sort of adopt 15 buah prasekolah dan telah memberi semua bantuan yang perlu supaya prasekolah sebab mereka daripada community B40 kan, sekiranya bantuan seperti ini tidak diberikan kepada mereka, pelajaran budak-budak daripada community B40 ini mesti terjejas ya. So kita telah memberi bantuan selama 2 tahun. Selain daripada itu, kanak-kanak dari komuniti orang asli seperti yang kita membantu ya di Kampung Kuala Atuk di Kuala Tahan, murid-murid ini tidak mempunyai sijil kelahiran, so tidak dapat pergi ke sekolah, dan untuk seorang dua yang ada sijil kelahiran itu pun untuk pergi ke sekolah mereka kena menaiki bot and mereka, ibu bapa cannot afford it, and then untuk menaiki bot mengambil lebih kurang 40 minit. Jadi kita telah mewujudkan sekolah kita sendiri di lokasi itu yang dipanggil sekolah batik, di mana murid-murid yang berumur daripada umur 6 sehinggalah ke 12 diberikan peluang untuk diberikan pendidikan di sekolah batik yang kita telah wujudkan. Sama juga seperti komuniti orang asli di Sabah. Kita memberikan kelas akademik tambahan untuk memberi pengukuhan dalam pendidikan kepada murid-murid ini. Sebagai penutup Puan Santi, apakah mungkin pengharapan daripada pihak Yayasan Sri untuk melihat lebih banyak kerjasama yang boleh dilakukan, sokongan yang akan diberikan dan juga penerimaan lebih positif dalam kalangan komuniti? So kami berharap semua berita dan artikel di atas website kita, minta orang ramai follow all perkembangan kita and yang dapat dibuat melalui berita-berita yang keluar pada website, dan juga datang volunteer untuk bersama-sama kami dalam semua aktiviti yang kami sangat confident telah membawa impak yang besar kepada komuniti yang kurang bernasib baik di Malaysia. Jadi all of you are most welcome to be with us and to participate with us in all the activities, semua aktiviti yang sedang kami jalankan dan akan kami jalankan untuk memantapkan dan memperkasakan komuniti kurang bernasib baik di Malaysia. Ada kesempatan mungkin kita akan juga bersama untuk menyertai apa jua. Yes, you're most welcome. Terima kasih. Terima kasih Puan Santi bersama dengan kami. Puan Santi Periasami, Ketua Yayasan Rhythm, kumpulan QI, bersama kita bercakap tentang impak komuniti QI dan juga Yayasan Rhythm bagi pembentukan masa hadapan. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.